Tiga. Okay, selamat sejahtera Tuan Yang di-Pertua, sidang-sidang Dewan sekalian, ahli-ahli pembangkang dan juga ahli kerajaan. Saya selaku Perdana Menteri pada hari ini akan menyampaikan usul kita pada hari ini, iaitu penggunaan kecerdasan buatan AI perlu dihadkan dalam perkembangan akademik. Saya percaya bahawa selepas sidang Dewan ini selesai, usul akan diluluskan. Saya akan memulakan dengan mendefinisikan usul ini secara literal sebelum menyatakan struktur hujah saya. Usul ini secara literal bermaksud bahawa kita perlu menetapkan batasan terhadap penggunaan AI dalam perkembangan akademik yang mengandaikan perlunya mengawal penggunaan teknologi secara tidak melampaui batas dan menjaga kepentingan pembangunan akademik secara menyeluruh. Saya, Muhammad Fahmi bin Abu Bakar, telah menjelaskan definisi usul secara literal. Seterusnya, pihak kerajaan akan membentangkan hujah-hujah yang akan disambungi oleh Timbalan Perdana Menteri yang akan membidas hujah daripada Ketua Pembangkang, seterusnya menyampaikan dua isi lagi untuk hujah kerajaan. Manakala Menteri ketiga akan membidas keseluruh hujah daripada pihak pembangkang dan akan menegakkan premis pada pihak kerajaan pada hari ini. Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, seterusnya, struktur hujah saya yang akan dibentangkan pada hari ini adalah seperti berikut. Hujah perdana, mengapakah penggunaan AI perlu dihadkan dalam perkembangan akademik? Penggunaan AI dalam perkembangan akademik perlu dihadkan kerana pentingnya memelihara kepentingan pembangunan holistik pelajar secara menyeluruh. Sementara AI memberikan kelebihan dalam penyelidikan dan pengajaran, ia juga membawa risiko dan implikasi yang perlu diatasi. Memahami kelemahan dan batasan AI dalam memahami aspek kompleks seperti kreativiti, emosi dan interaksi manusia penting untuk menjaga keseimbangan dalam pembangunan akademik para pelajar. Penggunaan AI yang berlebihan dalam perkembangan akademik berpotensi mengabaikan aspek penting seperti interaksi manusia, kreativiti dan pemikiran kritis. Walaupun AI cemerlang dalam pemprosesan dan analisis, ia belum dapat mereplikasi keupayaan manusia dalam memahami konteks kompleks ataupun menghargai kontroversi dan menerapkan nilai-nilai etika. Oleh itu, penggunaan AI yang berlebihan mungkin akan menyebabkan kehilangan elemen penting ini dalam pembangunan akademik yang memerlukan interaksi manusia dan perkembangan kemahiran manusia. Contoh kajian menunjukkan bahawa penggunaan AI yang berlebihan dalam proses pengajaran dan penilaian boleh mengurangkan peluang bagi pelajar untuk berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya. Tuan Yang di-Pertua serta sidang Dewan sekalian, dengan ini saya ingin menegakkan bahawa buat kesekian kalinya bahawa penggunaan kecerdasan buatan AI perlu dihadkan dalam perkembangan akademik. Saya, Perdana Menteri, mohon untuk terus mengusulkan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Seperti yang di-Pertua, sebentar tadi Yang Amat Muhammad Perdana Menteri telah membentangkan satu usul, namun setelah kami kaji, setelah kami teliti, terdapat beberapa kelemahan dan juga ketidakrelevanan usul kerajaan pada hari ini. Dengan izin Yang di-Pertua, kami mohon membangkang untuk menolak usul kerajaan pada hari ini. Okey, Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang amat dihormati, yang berhormat Perdana Menteri sebentar tadi telah memberikan beberapa hujah. Tapi bagi pendapat kami, kami rasa kami ingin membangkang hujah tersebut kerana AI sebenarnya boleh memberikan lebih banyak kebaikan kepada pembangunan teknologi semasa dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, penglibatan AI amatlah membantu pelajar, bukan sahaja pelajar, malah guru-guru sendiri, kerana AI dapat membantu memudahkan kerja guru untuk menyediakan bahan-bahan untuk mengajar. Di samping itu juga memberikan reference kepada guru tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lagi valid dan juga reliable.
Di samping itu juga penglibatan AI kepada teknologi semasa dalam pendidikan juga amat membantu untuk membantu pelajar untuk mengeksplor lebih banyak, kerana dengan adanya AI pelajar boleh menanya soalan ataupun memberikan spesifik question kepada AI, dan AI boleh membantu untuk memberi satu jawapan. Walau bagaimanapun kami tahu bahawa AI ini dapat mengurangkan ini memberikan pelajar untuk to say this, students might take advantage of the things of the AI itself, but in my personal opinion, I think my other pembangkang seterusnya boleh memberikan hujah dan juga explanation yang lagi teliti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah Tuan Yang Direktur, izinkan saya meneruskan perbahasan ini. Ketua Pembangkang sebentar tadi ada menyatakan peluang perlu diberi untuk menggunakan AI dalam pengembangan teknologi semasa dalam pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan iaitu AI sepenuhnya dalam pendidikan sebenarnya tidak memberikan peluang yang signifikan untuk pembangunan teknologi semasa dalam sektor ini. Meskipun AI dapat memberikan bantuan dan informasi kepada siswa, penggunaannya dapat mengurangi interaksi manusia yang sangat penting dalam proses pendidikan. Interaksi langsung antara guru dan siswa memainkan peranan krusial dalam memahami keperluan dan kemajuan siswa. Penggunaan AI yang berlebihan dapat mengurangi kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan guru dan rakan mereka. Maka dengan itu, saya ingin mempertegakkan lagi hujah yang disampaikan oleh Perdana Menteri bahawa penggunaan AI dalam perkembangan akademik perlu dihadkan kerana pentingnya memelihara kepentingan pembangunan holistik pelajar. Selain itu, pembangunan yang berlebihan pada kebergantungan yang berlebihan kepada teknologi AI juga mengakibatkan kehilangan identiti intelektual. Dalam proses pembelajaran dan penyelidikan adalah penting bagi individu untuk mengasah kemahiran mereka secara berterusan. Ini melibatkan membaca, membuat penilaian, mengevaluasi maklumat dan membina pemahaman yang mendalam. Apabila kita perlu bergantung pada AI, kita kehilangan peluang untuk mengasah kemahiran-kemahiran ini dan menjadi individu yang kurang kritikal dan kreatif. Penggunaan AI juga boleh menyebabkan masalah etika dalam perkembangan akademik. Terdapat isu-isu mengenai privasi, keamanan data dan ketidakadilan dalam akses kepada teknologi AI. Tidak semua pelajar atau institusi akan mampu mendapatkan akses yang sama terhadap teknologi AI yang canggih, dan ini boleh menghasilkan kesenjangan digital dan ketidakadilan dalam peluang pembelajaran. Dengan ini, saya ingin menegaskan lagi bahawa penggunaan kecerdasan buatan iaitu AI perlu dihadkan dalam perkembangan akademik. Saya sebagai Perdana Menteri memohon untuk mengusulkan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat datang bagi semua. Izinkan saya untuk menyatakan jawapan Ketua Pembangkang sebentar tadi. Saya merupakan pembangkang yang pertama. Jadi, hujah Tuan Ketua Pembangkang tadi merupakan penggunaan AI iaitu Artificial Intelligence dapat memberikan peluang untuk pembangunan teknologi semasa dalam pendidikan. Hujah tersebut relevan kerana AI menjadi satu alat bahan mengajar seperti yang diberitahu oleh Ketua Pembangkang tadi untuk guru untuk menyenangkan proses pembelajaran kepada pelajar, terutamanya untuk pelajar yang susah untuk mempelajari secara fizikal dengan guru. Jadi AI sangat membantu untuk guru sebagai asisten untuk belajar dalam classroom. Jadi berikut hujah Puan Timbalan Perdana Menteri tadi. Saya ingin menolak hujah tersebut bahawa penggunaan AI yang terlihat boleh memberi kesan untuk kehilangan identiti intelektual kerana terdapat segelintir pelajar tidak mampu untuk berfikiran
mereka mempunyai tahap kognitif yang rendah, iaitu mereka tidak nak fikiran kritis pun susah, mereka nak memberikan pendapat pun agak susah juga. Jadi mereka ada masalah untuk berfikiran kritis, berkongsi idea dan mengemukakan pendapat. Oleh itu saya ingin mengemukakan hujah saya, iaitu penggunaan AI dengan tiada had dapat mengurangkan tekanan akademik dalam belajar. Kerana semua ilmu pengetahuan diselaraskan untuk semua pelajar apabila menggunakan AI. Kalau anda lihat pelajar yang di kelas belakang atau lemah akan selalu dibandingkan dengan pelajar di kelas hadapan, iaitu yang pelajar pandai semua. Jadi apabila dibandingkan, semestinya sesetengah pelajar akan rasa kecewa atau mereka merasa malu apabila dibandingkan dengan pelajar yang lebih pandai. Jadi apabila mereka berasa macam tersebut, mereka akan mengalami tekanan akademik untuk usaha lagi. Tapi seperti saya cakap sebentar tadi, pelajar lemah mereka mempunyai tahap kognitif yang rendah. Jadi mereka susah untuk berfikiran mereka seperti pelajar yang di kelas atas. Jadi kesimpulannya, penggunaan AI ini boleh dapat bagi confidence terhadap mereka untuk dapat ilmu pengetahuan yang selaraskan seperti pelajar yang di kelas atas. Sekian, terima kasih. Okey, selamat sejahtera semua. Izinkan saya meneruskan perkongsian kita pada hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang, untuk hujah pertama dia beritahu kita bahawa beri peluang untuk penggunaan AI untuk pembangunan teknologi semasa dalam pendidikan. Bagaimanakah Ketua Pembangkang pertama yakin bahawa pembangunan teknologi semasa dalam pendidikan dapat memastikan pembangunan holistik pelajar dapat dibangunkan seperti yang dikatakan oleh Fahmi, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita, bagi pembangunan holistik pelajar akan memberi keseimbangan kepada pelajar dan terapkan nilai etika. Bagaimanakah anda yakin bahawa ia akan membuat begitu? Jikalau fokus adalah untuk membangunkan teknologi dalam pendidikan, keupayaan pelajar untuk menggunakan teknologi tersebut juga perlu dititik beratkan. Ini membawa maksud bahawa pelajar bukan sahaja perlu fokus dalam pendidikan, tetapi juga mengetahui pelbagai jenis aplikasi dan cara-cara menggunakannya. Dan ini akan menyebabkan masa yang panjang digunakan untuk mengajar pelajar tersebut bagaimana nak guna AI, bagaimana nak gunakan teknologi dalam pembelajaran mereka. Untuk pembangkang pertama, tadi pembangunan pertama ada berikan hujah bahawa ia akan kurangkan tekanan akademik antara pelajar kalau menggunakan AI. Tetapi saya cakap bahasa Inggeris ya, maafkan saya. You said that AI will assist slow learners, right? But macam mana mereka akan di-assist oleh AI padahal yang betul-betul kenal mereka tu cikgu diorang. So cikgu mereka yang perlu assist mereka, yang tahu tahap mereka yang boleh assist diorang dengan lebih baik. AI takkan tahu begitu mendalam tentang pelajar daripada cikgu mereka sendiri. Untuk hujah tadi, mengurangkan tekanan akademik antara pelajar kan, ia akan mengurangkan keupayaan pelajar untuk berfikir dengan kritis. Jika semuanya dipermudahkan untuk pelajar dari segi teknologi, maksudnya guna AI, mereka akan lebih bergantung kepada AI dan bukan kebolehan untuk mereka berfikir dengan guna kelebihan berfikir diri sendiri. Jika mereka tak dapat fikir untuk diri sendiri, bagaimanakah mereka akan menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi seperti hebat dalam peperiksaan? Ia akan mencerdaskan keputusan peperiksaan mereka. Okey, saya Menteri ketiga mohon untuk mengusulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon izin untuk meneruskan pada yang dibentuk. Okey. Jadi saya akan merujuk kepada Perdana Menteri tadi untuk pembangunan holistik. So apa yang saya ingin katakan tadi sama seperti pembangunan holistik dan pembangunan
teknologi pembelajaran ia bergerak pada saya dia bergerak secara selari. Walaupun Encik Fahmi mengatakan bahawa ianya melimitkan atau menghadkan kreativiti, saya percaya yang kreativiti ini boleh ditingkatkan dengan penerapan yang baik, dan jika guru-guru boleh menerapkan ini dalam kelas. Jadi memandangkan AI ini biasa menggunakan bekalan data. So jadi jawapan-jawapan yang kita boleh dapat daripada AI itu sendiri akan berbeza-beza. Jadi itu merupakan tanggungjawab pelajar untuk menggunakan peluang itu untuk mengembangkan idea mereka dengan idea-idea yang berbeza ini. Jadi dengan itu juga dapat menambah baik AI tadi untuk belajar pendapat terbaru daripada refleks daripada respon-respons pelajar ini sendiri. Kerana AI boleh ditambahkan dengan seperti yang kita tahu zaman sekarang juga terdapat banyak sistem-sistem atau aplikasi AI yang berbeza. Itu termasuk aplikasi ini semua juga berkembang melalui penggunaan kita yang berleluasa. Seperti yang kita ada sekarang ini, ChatGPT, Google Bard dan lain-lain. Okey, jadi untuk bergerak ke kerajaan kedua ni, menteri kedua, okey. Timbalan menteri, okey. So kehilangan identiti intelektual. Kita perlu ingat yang daripada awal lagi pelajar ini belajar daripada meniru. Kita mengaplikasikan apa yang kita lihat. Jadi seperti saya katakan tadi, pelajar perlu mengambil peluang dan guru-guru juga perlu menerapkan AI ini dengan baik ke dalam mereka punya pengajaran supaya guru-guru boleh mengambil peluang bukan sahaja daripada segi belajar, tapi guru juga perlu memudahkan kerja mereka supaya untuk memudahkan kerja mereka supaya seperti yang kita tahu zaman sekarang ini daripada soalan subjektifnya atau peperiksaan-peperiksaan yang berbentuk subjektif, guru-guru perlu membuat rubrik yang agak kompleks, ya, kerana jawapan-jawapan pelajar yang berbeza. Tapi jika pelajar dilatih untuk bergerak dalam satu pergerakan yang uniform yang boleh dijangka, so seperti yang dikatakan oleh pembangkang kedua tadi, pelajar yang lemah boleh dibantu dengan menggunakan informasi yang lebih uniform. Itu saja. Okey, Tuan dan Ketua, izinkan saya untuk meneruskan perbahasan ini dengan sesi penghubungan. Kami dari pihak kerajaan menyokong sepenuhnya untuk mengeratkan penggunaan AI dalam pendidikan demi kepentingan holistik, identiti intelektual serta etika pelajar. Kepentingan yang dinyatakan ini amat penting dalam menjaga kualiti pembelajaran pelajar. Sebelum ini, pihak pembangkang menolak usul ini kerana AI dipercayai dapat memberi peluang untuk pembangunan teknologi semasa dalam pendidikan, mengurangkan tekanan akademik antara pelajar dan dapat mempelajari melalui peniruan. Akan tetapi, potensi AI yang dinyatakan oleh pihak pembangkang masih boleh dicapai sekalipun penggunaan AI dalam pendidikan dihadkan. Pembangkang ketiga juga menyatakan bahawa penggunaan AI merupakan tanggungjawab bersama antara guru dan juga pelajar, di mana pihak kerajaan menyimpulkan bahawa pihak pembangkang percaya bahawa penggunaan AI perlulah dikawal. Dengan itu, pihak kerajaan masih berpegang teguh dengan usul penggunaan AI perlu dihadkan dalam perkembangan akademik. Sekian, terima kasih. Bagi menggulung pihak pembangkang dari strategi pihak pembangkang seperti yang dikatakan oleh ketua pembangkang, iaitu AI mampu membangunkan sistem pendidikan negara, dan juga pembangkang kedua iaitu AI mampu mengurangkan beban pelajar Jadi kami merasakan bahawa ini adalah sebenarnya kebebasan dalam
kebebasan pelajar dan pengguna untuk menggunakan AI itu adalah perlu dibiarkan supaya pelajar boleh menggunakan AI itu sendiri dengan lebih kreatif dan tidak dikawal dari segi apa dah